Salam sejahtera, salam bahagia dan salam keluarga Malaysia. Kita berjumpa lagi pada malam ni dalam program Apa Cerita Malaysia. Saya Mike Chong, moderator untuk program ini. Dan seperti biasa, kita telah pun mengundang dua orang panelis bersama dengan kita pada malam ini untuk membincangkan satu isu yang menjadi perbualan hangat di kalangan orang rakyat baru-baru ini, iaitu berkaitan dengan keadaan ekonomi yang semakin nampaknya tidak menentu ini. Okey, jadi kita akan membincangkan topik rakyat merana, apa penyelesaiannya. Okey. Jadi hari ini kita telah pun menjemput dua orang panelis yang memang tidak asing lagi nama mereka di kalangan orang rakyat Malaysia, iaitu yang pertama ialah Encik Jacob Lee Egan. Yang beliau merupakan jurucakap pemuda MCA kebangsaan dan juga seorang arkitek terlatih. Okey, selamat datang Encik Jacob. Terima kasih kepada moderator. Okey, dan seterusnya kita ada panelis yang kedua, iaitu Cik So Yi Fong. Okey, So Yi Fong merupakan jurucakap MCA kebangsaan dan beliau juga merupakan seorang actuarial scientist. Apa kerja actuarial scientist? Mungkin kita boleh menjemput beliau untuk memberikan sedikit pencerahan apa sebenarnya kerja actuarial scientist ini. Okey, selamat datang Cik So. Terima kasih. Okey, jadi kita terus kepada topik utama kita hari ini, iaitu membincangkan tentang masalah-masalah rakyat. Okey, rakyat sekarang ni nampak merana dan dalam keperitan, dalam kesusahan kerana ada pelbagai isu terutamanya berkaitan dengan kos sara hidup yang semakin melambung dan juga kos ataupun harga barangan yang semakin meningkat. Jadi kebelakangan ini kita lihat benda ini telah menjadi risau orang ramai. Okay, adakah ini perkara yang hanya berlaku di bawah kerajaan hari ini? Kerana kita nampak ramai mengatakan kalau kita tengok kepada kos sara hidup yang semakin meningkat dan juga harga barangan yang semakin meningkat ini bukan sahaja disumbangkan oleh nilai mata wang kita yang semakin meredup, tetapi juga ini satu kita panggil sebagai satu fenomena global. Ya, bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi juga di negara-negara lain di luar sana. Okay, dan ia juga disumbangkan oleh satu faktor yang amat penting, iaitu peperangan di antara Ukraine dengan Rusia juga turut menyumbang kepada perkara ini. Okay, jadi ramai yang sekarang ini cuba untuk nak mengaitkan perkara ini dengan kerajaan BN sekarang ini, yang mengatakan kerana perkara ini semua berlaku kerana incompetent kerajaan Barisan Nasional yang sedang menerajui kerajaan sekarang ini. Jadi saya nak bertanya kepada, mungkin kita boleh mula dengan Encik Jacob dulu. Okey, kalau kita sebut pasal isu kos sara hidup ini, okey, ada pihak-pihak tertentu yang mengaitkan ini, yang mengatakan bahawa ini ialah kegagalan kerajaan sekarang ini. Okey, jadi adakah perkara ini hanya berlaku di dalam kerajaan sekarang ini dan tidak berlaku sebelum ini? Jadi apa pandangan Encik Jacob? Okay. Terima kasih kepada saudara Mike Chong sebagai moderator pada untuk wawancara hari ini, dan salam Malaysia kepada semua yang menonton di atas talian pada masa ini. Dan mengenai soalan tersebut, sebenarnya bila kita bincang tentang kos sara hidup, sudah tentu ini tidak berlaku sahaja di Malaysia, tetapi kita boleh nampak di banyak negara lain juga mengalami masalah yang sama. Jadi kos sara hidup ini bukan satulah masalah yang baru, malahan dia berlaku di setiap negara. Jadi untuk masalah ini, kerajaan perlu mengambilkan tindakan untuk menangani isu ini secepat mungkin. Kerana apa? Kerana mengikut kajian kita, bila kita bertemu dengan pelbagai kawan atau bertemu dengan rakyat di luar sana, kita boleh faham bahawa concern pertama bagi dia orang adalah kos sara hidup. Apa langkah yang telah diambil oleh kerajaan pada hari ini, nanti kita akan bincang. Tetapi buat masa ni, kita kena identify apa punca sebenar kos sara hidup pada hari ini meningkat dengan mendadak. Jadi, dengan kita lihat kepada berita-berita antarabangsa atau berita-berita tempatan, kita boleh dapat tahu bahawa rantaian bekalan telah terganggu. Kerana apa? Kerana perang Rusia dengan Ukraine. Rusia dengan Ukraine merupakan pembekal utama di antarabangsa. Jadi bila perang berlaku, jadi rantai bekalan telah terganggu. Bila rantai terganggu, kos untuk bahan asas akan meningkat. Bila kos bahan asas meningkat, semua benda lain sudah meningkat. Jadi bila kita
kaitkan isu kos sara hidup dengan kerajaan pada hari ini, saya rasa tidak secara seluruh untuk melihat masalah ini. Jadi untuk isu ini, bukan saja kita kena tengok apa yang berlaku di pasaran antarabangsa sekarang, malahan kita kena buat penilaian sendiri. Satu penilaian yang terbaik adalah kita berbanding dengan kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang. Bila kita lihat kerajaan Pakatan Harapan, masa dia orang jadi kerajaan, macam mana mereka menangani isu kos sara hidup. Kita masih ingat lagi, mengikut bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, dia pernah kata kepada semua rakyat supaya semua rakyat untuk ikat perut untuk membantu kerajaan. Malahan rakyat susah. Jadi sebenarnya kerajaan patut bantu rakyat, bukan rakyat perlu ikat perut untuk bantu kerajaan. Itu satu langkah yang salah. Kedua, bila kita lihat nasihat daripada bekas Menteri Kewangan juga, daripada Lim Kuan Yew, dia juga kata, dia minta kepada rakyat, usah harapkan bantuan daripada kerajaan. Bagi saya, ini adalah satu mesej yang sangat salah. Kerana apa? Kerajaan telah dipilih untuk bantu rakyat. Tetapi kalau kerajaan pada masa ini tidak dapat bantu rakyat, jadi kerajaan ini tidak berfungsi. Telah gagal untuk menjalankan tugas. Jadi, bila kita ada perbandingan kepada kerajaan terdahulu, dan kita lihat kepada kerajaan buat masa ni, apa langkah yang telah dibuat? Satu langkah yang saya kena bagi sikit pujian adalah langkah untuk jihad lawan inflasi. Langkah ini adalah sangat bagus kerana kita boleh lihat daripada dua poin saja. Harga dan bekalan ayam telah jadi stabil selepas polisi-polisi telah diambil oleh kerajaan. Itu pertama. Kedua, kita boleh lihat harga minyak masak telah turun. Harga yang terkawal. Jadi kita boleh lihat kerajaan sekarang bersungguh-sungguh untuk menangani isu kos sara hidup buat masa ni. Itu sekadar saya ingin cakap. Okey, jadi saya boleh dapatkan sedikit kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh Saudara Jacob pada tadi. Bila kita bandingkan dengan apa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sekarang ini dengan berbanding dengan yang dulu, apabila dalam kerajaan yang dulu, iaitu masa zaman Pakatan Harapan, apabila rakyat dalam kesusahan, mereka meminta tolong daripada kerajaan, tetapi kerajaan pada masa itu hanyalah meminta rakyat untuk ikat perut. Janganlah overspend. Rakyat kena jaga sendiri. Dan sebagainya. Jadi ini ialah perbezaan yang terbesar yang boleh kita nampak kalau kita membuat perbandingan di antara kerajaan sekarang dan juga kerajaan yang terdahulu. Jadi apabila kita tengok balik yang kita nampak ketaranya perbezaan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Kita tengok kepada cara mereka, iaitu kita beralih kepada yang soalan yang seterusnya, ialah Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional ini nampak seolah-olah mereka tu berbeza. Tetapi sebelum PIU tu memang mereka tu nampak sama. Kerana masing-masing akan mengeluarkan dengan manifesto masing-masing yang mengatakan mereka akan membuat yang terbaik untuk rakyat, mereka akan membantu rakyat dan sebagainya. Tetapi apabila dah terpilih, barulah kita nampak perbezaan antara dua, Pakatan Harapan dan juga BN. Jadi saya nak teruskan ke soalan yang seterusnya kepada Saudari So. Bagaimana pula dengan cara Pakatan Harapan dengan BN membantu rakyat semasa berdepan dengan krisis? Yang krisis yang terbesar seperti yang kita semua tahu ialah krisis yang terbesar baru kita lalui ialah krisis COVID-19, di mana kita semua ini terkurung dalam rumah dan ekonomi juga, kegiatan ekonomi juga terpantut dan sebagainya. Jadi saya nak tanya kepada Saudari So, bagaimana bezanya cara Pakatan Harapan dengan BN untuk membantu rakyat semasa krisis berlaku? Pada pendapat saya, kalau isu inflasi dan juga krisis ekonomi yang sering kita hadapi daripada 1997 masa Asian Financial Crisis sampai hari ini, krisis ekonomi yang kita hadapi pasca pandemik, pada pendapat saya, Kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mengambil langkah yang berbeza dan juga yang amat ketara dalam menghadapi krisis. Untuk saya, kalau kita nampak apa yang Kerajaan Barisan Nasional hari ini yang mereka lakukan, kerajaan memberi subsidi yang agak besar. Untuk makluman, subsidi yang kerajaan bagi pada setakat Julai 2022 untuk tahun ini
telah mencecah 77.3 bilion untuk membantu rakyat mengawal kadar inflasi negara. Jadi kalau kita nampak sekitar Asia Tenggara, negara Malaysia sampai hari ini masih mampu menjadi antara salah satu negara yang mempunyai kadar inflasi yang rendah antara negara Asia Tenggara. Walaupun kita telah mencecah 4.4 kadar inflasi pada bulan Julai, namun kalau kita nampak bagi negara-negara lain macam negara Laos, mereka telah mencecah 30% inflasi. Mahupun Singapura, kadar inflasi 7%. Jadi kalau kita berbanding dengan Malaysia, kerajaan Barisan Nasional memang dah mengambil langkah yang sepatutnya untuk membantu rakyat, di mana kita memberi subsidi untuk mengawal harga barang. Walaupun kita harus menerima hakikat bahawa harga barang sekarang memang dah naik. Namun kalau kita mengimbas balik apa yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada 22 bulan jadi Kerajaan Persekutuan. Mereka bukan sahaja tidak membantu pertumbuhan ekonomi. Jika kita ingat balik, KDKN negara pada peringkat pemerintahan zaman Pakatan Harapan mencecah antara yang terendah. Mahupun dari segi Bank Negara bagi polisi monetary pun, OPR kita diambil menurun, bukan sahaja tidak menaik. Di mana ini melambangkan bahawa pertumbuhan negara tidak sebaik apa yang dijangka oleh pasaran dan juga oleh rakyat. Sekiranya kita berbanding lagi, sepanjang 22 bulan Pakatan Harapan menjadi kerajaan, isu yang dimain bukan saja isu populis, mana mereka memainkan isu hutang negara. Di mana mereka sering kali memberitahu rakyat bahawa negara kita akan bankrupt. Dengan ini bukan saja meruntuhkan imej negara, malah mereka menjadikan semua pelabur asing tidak lagi yakin dan juga yakin pada perkembangan negara. Dengan ini, kerajaan memang tidak bantu dalam pertumbuhan ekonomi. Sekiranya kita buat satu kesimpulan yang senang, Kerajaan Barisan Nasional kita mengambil inisiatif yang proaktif dan sesuai bagi membantu rakyat untuk mengharungi krisis. Kalau untuk Pakatan, mereka hanya buat isu populis di mana mereka cuba memainkan isu meningkatkan kemarahan rakyat, namun mereka tidak mengatasi masalah dengan menyeluruhnya. Itu sedikit pandangan dari saya. Bagus. Jadi kita nampak dua perkara ataupun dua kaedah yang berbeza yang diambil oleh Kerajaan Barisan Nasional pada hari ini dan juga Kerajaan Pakatan Harapan yang sebelum ni, di mana kita ni mengambil tindakan yang lebih agresif dan juga menyeluruh untuk membantu rakyat. Seperti yang disebut oleh saudara Jacob semalam tadi, iaitu kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk memerangi inflasi, dan itu telah pun berjaya untuk membawa harga barangan keperluan seperti contoh telur, ayam dan sebagainya untuk turun. Okey, dan itu tindakan yang lebih menyeluruh yang dapat diambil oleh kerajaan berbanding dengan yang disebut oleh saudara Sos benar tadi yang mengatakan bahawa kerajaan dulu hanya menakut-nakutkan rakyat ataupun demi politik malis mereka memainkan isu bahawa hutang negara ini semakin melambung. Oleh sebab itu kita kenalah jaga sendiri. Rakyat ini janganlah harap kepada kerajaan. Kerajaan tidak akan bantu kerana kerajaan sudah tak ada duit dan sebagainya. Jadi ini dua perkara yang amat ketara, amat berbeza kalau kita membuat perbandingan di antara kerajaan BN dan juga kerajaan PH terdahulu. Dan beralih kepada yang selepas ini, apabila kita tengok sekarang ini, mungkin ramai yang mengatakan bahawa kalau kerajaan terus untuk memberikan subsidi dan sebagainya, seperti yang disebut oleh saudari So tadi, setakat bulan Julai 2022, iaitu baru-baru ini, kerajaan telah pun memberikan sebanyak 77.3 bilion dalam bentuk subsidi untuk menurunkan ataupun mengekalkan harga barangan keperluan asas untuk manfaat orang ramai. Tetapi mungkin ada juga yang tertanya-tanya, adakah kewangan kerajaan ini boleh menampung memandangkan kita telah memberikan begitu banyak subsidi kepada rakyat. Jadi ada desas-desus yang mengatakan bagi mengembalikan ataupun untuk mengekalkan keseimbangan apabila kita telah pun banyak berbelanja, jadi income kena ada. Mungkin ada mengatakan bahawa ini ialah masa terbaik untuk kita membawa balik sistem GST. Di mana sebelum ini mengatakan GST ialah the mother of all evil kalau dikatakan oleh kerajaan PH dulu. Apabila pada tahun 2014, pada masa itu Kerajaan Barisan Nasional telah memperkenalkan sistem GST yang di mana dalam dunia ini 163 negara telah pun menggunakan sistem ini, tetapi dalam mata Pakatan Harapan ini ialah the mother of all evil.
di mana mereka mengatakan sistem ini memeras ataupun yang menindas rakyat dan sebagainya. Jadi saya nak tanya kepada dua panelis kita pada malam ini yang mengatakan GST dengan SST, okey, mana sistem yang lebih baik? Okey, yang kerana kita nampak apabila kita tengok balik ya, GST ini dikatakan merupakan salah satu punca kekalahan Kerajaan Barisan Nasional dalam PRU yang ke-14. Jadi bolehkah ia dikatakan PH ni lebih prihatin kerana mereka kata GST ni tak baik. Jadi dia nak gantikan dengan SST. Okay, saya nak dengar pandangan daripada saudara Jacob dulu. Terima kasih kepada Mike. Bila kita sebut tentang isu GST ini, sudah tidak tentu asing bahawa kita pernah dengar daripada Pakatan Harapan bahawa GST ini adalah punca kenaikan kos sara hidup. Tetapi bila kita tengok sistem pencungkaian ini, kita dapat tahu bahawa GST merupakan satu sistem pencukaian yang paling telus, lebih cekap, lebih adil daripada SST. Jadi, sebab yang dikatakan oleh Pakatan Harapan merupakan sebab-sebab yang digunakan untuk memenangkan pilihan raya umum saja. Semata-mata untuk memenangkan pilihan raya umum saja. Jadi, bila kita tengok GST ini, sebenarnya isu GST ini telah dipolitik oleh Pakatan Harapan sebab mereka ingin menghasut bahawa sistem ini adalah punca segala all evil seperti yang moderator telah cakap. Bila kita kata GST ini telah bantu Kerajaan Barisan Nasional untuk mengutip cukai yang cukup untuk membantu lebih banyak rakyat. Contoh bantuan yang telah diberi adalah BRIM. Tetapi bila GST telah dimansuhkan, kita dapat tahu bahawa kerajaan tidak mempunyai cukup income pendapatan untuk menampung bantuan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi GST ini telah di-evokan. Jadi bila kita tengok situasi pada masa ini, sebenarnya selepas pilihan raya umum yang kelepas, saya pernah pergi ke Parlimen dan saya dengar debate daripada YB Khairi. YB Khairi pernah cakap sekiranya 6% daripada GST terlalu tinggi untuk rakyat, kita boleh turunkan. Ini adalah langkah yang lebih baik daripada hapuskan GST secara keseluruhan. Hakikatnya, apa yang kita terima selepas Pakatan Harapan hapuskan GST? Kos harga barang semua masih naik, masih tinggi lagi. Jadi kita masih dengar bahawa YB Tony Puah cakap dalam Parlimen bahawa SST ini akan menurunkan harga barang, tetapi hakikatnya tidak ada. Jadi kita dapat tahu bahawa pertukaran GST kepada SST tidak akan menurunkan harga barang. Malahan dia menyusahkan bajet untuk sebuah negara. Selain itu, pertukaran sistem pencukaian secara spontaneous ini akan menyusahkan semua peniaga apabila mereka melakukan filing untuk pencukaian. Jadi di sini kita ingin buat satu kesimpulan bahawa GST sebenarnya adalah satu sistem yang bagus untuk negara kita. Walaupun ada kelemahan-kelemahan pada dia sendiri, tetapi kita boleh membaikkan dia sebab sistem ini adalah lebih baik daripada SST. Jadi bila saya tengok isu ini, saya boleh dapat tahu bahawa Kerajaan Barisan Nasional berfikir berjangka panjang. Jadi di sini kita fikir jangka masa panjang untuk masa 5 tahun, 10 tahun atau masa 30 tahun. Kita bukan sekadar untuk hapuskan sistem yang baik untuk meneraikan undi. Jadi di sini ya saya boleh cakap macam tu lah. Okey, sebelum saya memberikan laluan kepada saudara So untuk terus mungkin tak ada sikit poin nak tambah berhubung dengan GST dengan SST ni. Saya nak mengingatkan kepada anda yang sedang menonton dalam di rumah atas talian sekarang ni, iaitu marilah kita bersama-sama mengimbang kembali kepada apa yang berlaku sebelum ni. Apabila kerajaan ataupun Pakatan Harapan mendakwa bahawa GST ini ialah satu perkara ataupun sistem yang menindas rakyat. Okey, tetapi yang ironinya ialah selepas mereka menjadi kerajaan, yang Menteri Kewangan pada masa itu iaitu Lim Guan Eng, dia pernah sendiri mengakui bahawa sistem GST ini merupakan sistem yang lebih adil dan cekap. Okay. Jadi ini betapa hipokritnya Pakatan Harapan. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, apabila sistem GST ini dimansuhkan dan digantikan dengan sistem SST, okay, kerajaan telah mengalami kerugian ataupun mereka tidak dapat untuk mengutip
sebanyak 44 bilion ringgit yang telah pun terpaksa dilepaskan. Okey, kerana yang sepatutnya kerajaan boleh dapat kutipan cukai ini daripada sistem GST, tetapi telah pun dinafikan dalam sistem SST yang di mana kerajaan Pakatan Harapan masa itu untuk mengganti dengan sistem GST. Jadi kalau bayangkan kalau kita ada 44 bilion tambahan pungutan cukai itu, dia akan dapat membantu kita terutama dalam masa krisis. Okey, sebagai contoh iaitu masa COVID-19 yang berlaku, yang melanda pada masa itu, kita boleh menggunakan dengan baik duit yang dipungut itu untuk kegunaan dan juga manfaat orang ramai. Okey. Jadi saya mungkin dalam bab ini Cik So ada perkara nak tambah kepada sistem GST dan SST, memandangkan Cik So sendiri ialah seorang actual scientist yang mungkin mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang meluas dalam perkara ini. Tak, saya bukan accountant, Mike. Saya amat bersetuju dengan apa yang Jacob ungkapkan tadi lah, sebab memang GST seperti mana yang kita sedia maklum, dia memang sistem yang diamalkan oleh kebanyakan negara di antarabangsa dan juga antara yang paling cekap, telus dan adil. Namun saya rasa pada masa kini mungkin ramai yang tertanya-tanya bahawa adakah ini masa yang sesuai untuk kita membawa balik GST pada hari ini. Kita harus menerima hakikat bahawa setiap penukaran sistem percukaian dia memakan kos dan memberi kesan impak terhadap peniaga, kerana kita perlu membaharui sistem, kita kena menukar, kita kena ambil balik semua langkah percukaian baru, itu memakan kos. Jadi kita nampak impak dia semasa pertukaran dari SST ke GST. Namun kita juga nampak yang impak yang sama pertukaran dari GST ke SST. Kalau kita buat pertukaran pada hari ini, kita harus menerima hakikat bahawa dia akan terdapat kesan implikasi pada jangka pendek, namun untuk kebaikan negara pada jangka panjang seperti yang tadi Jacob bagi tahu, saya amat bersetujulah bahawa pertukaran ke GST adalah antara langkah yang patut kita ambil, sebab GST sebagai cukai yang progresif dengan yang lebih adil dan juga lebih luas, di mana base cukai yang kita ambil, semua yang berbelanja itu akan perlu membayar cukai masing-masing. Dia bukan sahaja pada beban ini diletakkan kepada mereka yang bekerja seperti kita, namun kita semua, sesiapa sahaja berbelanja, kita akan menampung cukai negara ini bersama-sama, di mana saya rasa ini merupakan antara langkah progresif yang perlu negara ini ambil. Okey, dah cukup baik. Dan kita terus kepada soalan yang seterusnya. Ini berhubungkan dengan apa yang telah kita bincangkan seperti tadi, iaitu berkaitan dengan apabila zaman era kerajaan Pakatan Harapan yang selalu mengatakan kerajaan ini sudah nak muflis, nak bankrupt. Okey, kita sudah tak ada duit. Dan perkara ini bukan sahaja mencemarkan nama baik kerajaan Malaysia pada masa itu, tetapi ia juga telah menjadi satu faktor kenapa pelabur asing kurang yakin dengan negara kita. Jadi mereka telah pun tidak berani untuk nak melabur dekat Malaysia ini. Selepas berlakunya pertukaran kerajaan pada tahun 2020, mujungnya kita dah balik kepada kerajaan yang lebih rasional. Okay? Dan kita telah pun nampak pelabur asing dah mula untuk lebih yakin dengan Malaysia pada masa itu. Jadi saya nak tanya kepada dua panelis kita pada malam ni, iaitu apakah bezanya usaha antara kerajaan Pakatan Harapan sebelum ni dengan kerajaan Barisan Nasional sekarang ni dalam aspek menarik pelabur asing ke Malaysia. Mungkin kita boleh mula dengan Cik So dulu. Pada pandangan saya, kalau bagi isu menarik masuk pelabur asing, daripada statistik boleh memberitahu kita hakikatnya. Kalau kita nampak pada tahun 2021, di bawah kerajaan Barisan Nasional ini, kita mencatat antara sejarah tertinggi bagi nilai FDI bagi negara kita. Jadi kalau kita berbanding kembali kepada apa yang dilakukan pada 22 bulan masa zaman PH, saya masih ingat bahawa yang paling banyak dilakukan adalah membuat semua U-turn atas projek-projek dan juga infrastruktur yang telah desain dan juga dijanji masa kerajaan terdahulu. Yang semua langkah yang U-turn yang diambil ini untuk mengaji balik semua kontrak-kontrak ini bukan sahaja mencermakan nama dan juga memberi kesan dan juga imej Malaysia bahawa kerajaan negara ini tidak memegang dan berpegang kepada prinsip dan juga kontrak yang telah dijanji. Dengan ini saya masih ingat bukan ECRL, HSR dan juga banyak lagi kalau kita namakan, antaranya
bukan jauh lagi lah Singapura dan China, kita nampak isu pelaburan dan juga hubungan antara Malaysia dan juga China dan Singapura telah terjejas banyak atas sebab sikap U-turn yang diambil oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Dengan ini saya rasa kalau kita banding Kerajaan Barisan Nasional dan Kerajaan Pakatan Harapan, saya rasa Kerajaan Pakatan Harapan hanya bermain politik sahaja di mana mereka mengambil langkah-langkah yang di mana mereka rasa ini adalah satu antara politik di mana mereka harus ambil bagi terus membawa imej bahawa Kerajaan Barisan Nasional yang tidak mementing kepentingan rakyat dan juga imej untuk mencermakan Barisan Nasional bahawa semua projek ini adalah terlibat penyelewengan kuasa. Namun pada Barisan Nasional, kita senantiasa mementing kepada kesejahteraan rakyat di mana semua projek yang kita lakukan termasuk ECRL yang dah kini rasa 70% dah hampir selesai. Yang ini kita mengutamakan pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Terima kasih, Cik Sok. Sebelum kita terus kepada soalan yang seterusnya, kita akan masuki satu sesi break. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan terus lagi dengan soalan-soalan yang lebih menarik selepas break ini. Kita kembali ke program Apa Cerita Malaysia. Saya Mike Chong dan pada malam ini kita akan teruskan dengan program kita dengan dua orang panelis yang bersama dengan kita pada malam ini. Dan jadi saya nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Ya, apabila kita dah membincangkan tentang SST, GST semua tadi dan juga kita telah bincangkan tentang perkara-perkara ataupun langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memerangi inflasi dan juga harga barangan yang semakin naik, dan kita akan teruskan dengan satu isu yang di mana kita nampak mungkin dia tidak begitu relevan tetapi ia akan dapat menjejaskan ekonomi negara kita, iaitu berkaitan dengan hubungan luar negara. Okey, jadi kita nak bincangkan, ada mengatakan dalam pada masa zaman Kerajaan Pakatan Harapan yang lepas, kita ini macam tidak suka berkawan tetapi suka berlawan. Okey. Jadi saya tanya kepada mungkin saudara Jacob boleh jawab soalan ini. Hubungan luar negara di bawah zaman Pakatan Harapan kalau dibandingkan dengan sekarang. Jadi apa yang sebenarnya berlaku pada zaman mereka itu? Okey, terima kasih. Sebenarnya hubungan negara kita dengan negara lain adalah sangat baik sebelum ini. Tetapi bila masa pemerintah Kerajaan Pakatan Harapan, mereka telah merosakkan hubungan tersebut. Kerana apa? Kerana mereka campur tangan dalam hal ehwal negara lain. Bila kita tengok kegagalan mereka untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara, kita dapat tahu bahawa hubungan baik yang asal dengan contoh dengan negara India atau dengan UAE dan juga negara China telah terjejas. Dan ini memberi kesan impak yang negatif kepada ekonomi negara kita. Contoh, tindakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang mengutuk India berhubung dengan isu konflik yang berlaku di Kashmir dan Jammu. Ini telah menyebabkan bahawa ada pertubuhan atau persatuan-persatuan di negara India yang tidak puas hati dengan negara kita. Kenapa negara kita campur tangan dalam hal rumah mereka? Jadi, wujudlah beberapa persatuan telah menyuarakan bahawa untuk boykot ekspor harga minyak sawit daripada negara kita ke negara mereka. Jadi, di sini kita boleh tengok bahawa sekiranya kita tidak menjaga hubungan dengan baik dengan negara lain, kita dapat menjejaskan ekonomi negara kita dan kita kurang income. Dan siapa yang susah? Rakyat yang susah. Jadi pada masa itu kita memang nampak harga minyak sawit itu memang dah merudum dah pada masa itu. Tetapi lepas itu muncullah kita berlakunya pertukaran kerajaan dan sekarang ini nampak harga minyak sawit pun telah pun stabil dan sudah pun naik dan semua orang happy. Okey, itu yang kita nak tengokkan, okey, kerana kita nak
semua ni dapat duduk selesa di bawah kerajaan, pimpinan kerajaan. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu yang sekarang ni menjadi fokus ya, apabila kita dah sampai penghujung tahun ini, memang semua menjadi fokus semua rakyat, iaitu bajet, berkaitan dengan bajet. Okey, jadi saya nak mungkin diajukan kepada saudari Sol. Okey, mungkin boleh memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Bagaimana bajet pada zaman kerajaan Pakatan Harapan yang dulu kalau dibandingkan dengan yang baru sekarang ni. Okey, apa perbezaan dia? Adakah bajet ini lebih baik ataupun lebih buruk dalam mata rakyat? Okey. Kalau pada pendapat saya, untuk bajet atau kita namakan belanjawan negara, kita akan nampak pada setiap penghujung tahun di mana prinsip belanjawan dan juga bajet sebenarnya adalah sama. Di mana seperti yang kita faham, kita ada pendapatan, di mana income kita dapat dan juga perbelanjaan. Namun yang berbeza adalah di atas kebijaksanaan bagaimana kerajaan mengagihkan pendapatan yang dapat kepada rakyat. Kalau kita berbanding kedua-dua bajet yang kita nampak seperti mana pada zaman era Lim Kuan Yew dan juga pada era Barisan Nasional, kita nampak bajet yang dibentangkan oleh Pakatan Harapan ini sebenarnya diungkapkan sebagai kurang mesra rakyat. Di mana kita nampak mereka telah memotong banyak perbelanjaan dan juga peruntukan yang sepatutnya diberi, terutama yang kepada pesawat-pesawat, peruntukan padi dan beras, sama peruntukan bekalan makanan, semua telah dikurangkan oleh Pakatan Harapan. Kalau kita berbanding balik, pendapatan yang dapat memanglah seharusnya dan sewajarnya kita bagi balik kepada rakyat. Kita guna pada mereka yang memerlukan dan juga yang sepatutnya. Kita bukan daripada pihak kerajaan, kita tidak seharusnya kita memainkan isu-isu politik di mana kita tidak membagi yang sepatutnya kepada mereka yang membantu rakyat dalam belanjawan negara kita. Seperti yang kita nampak pada belanjawan tahun lepas yang dibentangkan oleh Barisan Nasional, kita memberi peruntukan yang secukupnya dan juga banyak lagi yang kita bagi daripada pemulih sampai ke penjana. Kita membantu semua rakyat, semua lapisan masyarakat, semua kaum untuk menghadapi cabaran ekonomi krisis bagi pasca pandemik ini. Inilah sepatutnya dilakukan oleh kerajaan. Namun kalau kita dapat masa Pakatan Harapan, mereka asyik memainkan isu bahawa mereka kata kita memotong peruntukan dan juga perbelanjaan sebab negara akan bankrupt, sebab kita tak dapat duit. Antaranya bukan saja DIPA telah memusnahkan sistem GST yang telah implikasikan oleh Barisan Nasional untuk tukar kepada SSD seperti Mak yang bagi tahu tadi, di mana kita telah kehilangan pendapatan untuk 44 bilion. Namun mereka seringkali memainkan bahawa hutang negara ada tinggi. Namun sesuatu yang mereka tidak bagi tahu kepada rakyat bahawa sebenarnya semua pendapatan yang kita dapat daripada belanjawan daripada negara hanya boleh digunakan untuk perbelanjaan operasi. Dengan ini sebenarnya negara tidak akan bankrupt sebab kita tidak akan mengambil hutang baru untuk membuat pengoperasi negara. Kita hanya boleh ambil hutang baru untuk pembangunan negara di mana yang dijangka akan menjana nilai ekonomi yang lebih besar. Itulah apa yang Pakatan tidak bagi tahu dan mereka memainkan isu sahaja. Kalau kita nampak dari segi ini adalah isu populis yang dimainkan oleh Pakatan Harapan di mana mereka guna isu negara akan bankrupt, negara tidak ada duit untuk bagi tahu rakyat dan juga bagi tahu rakyat untuk kita tidak akan berbelanja atas rakyat sebab untuk kita tak ada duit. Namun itu hanyalah populis dan juga isu-isu politik yang dimainkan oleh Pakatan kalau pada saya. Bagus. Satu ungkapan yang begitu baik daripada saudari So. Okey, tapi kalau tanyakan kepada saya sebenarnya rasa bajet ataupun belanjawan yang dikemukakan oleh kerajaan Pakatan Harapan itu sebenarnya selaras dengan apa yang mereka buat ataupun yang mereka kedengarkan selama ini, iaitu apabila kita tengok bajet mereka itu tidak begitu mesra rakyat. Dan memang terang-terang mereka telah mengatakan kepada rakyat jangan bergantung kepada kerajaan. Kerajaan tidak akan bantu. Jadi you kena bergantung kepada sendiri. Jadi memanglah bajet itu kurang mesra rakyat. Tetapi akhirnya berlakunya pertukaran kerajaan, kita balik kepada kerajaan yang lebih mesra rakyat. Dan kita sama-sama kita boleh harapkan satu bajet yang lebih mesra rakyat, okey, pada bulan depan apabila dibentangkan oleh Menteri Kewangan ataupun PM sendiri. Kita harapkan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Dan kita akan beralih kepada soalan yang seterusnya, iaitu yang menjadi perbola hangat di rakyat, kalangan rakyat sekarang ini. Okey, apabila kita dah membuka sempadan negara kita dah boleh melancong dan mereka akan rasa benda ini memang serius. Dia kata nilai mata wang Malaysia ni meredup. Bila nak melancong ke luar negara, ke US, ke UK dan sebagainya, nampak ini kita ni tidak mampu untuk nak membelanja.
kerana nilai mata wang Malaysia ni semakin merudum. Tetapi adakah dakwaan mengatakan ini ialah salah kerajaan ataupun hanya Malaysia saja yang nilai mata wang yang merudum? Mungkin saudara Jacob boleh memberikan sedikit pencerahan. Okey, mengenai nilai mata wang Malaysia yang turun, saya boleh kata sebenarnya nilai mata wang yang turun bukan saja berlaku untuk ringgit saja, berlaku untuk negara yang maju. Contoh untuk UK, British Pound. Kita lihat untuk Jepun untuk yen. Dia orang punya nilai mata wang pun merosot agak mendadak, lebih teruk daripada nilai mata wang ringgit. Tetapi bila kita tengok kepada nilai mata wang Malaysia, walaupun nilai ringgit telah turun, tetapi dia turun secara kita kata lebih steady. Walaupun dia turun, tetapi nilai mata wang negara kita masih dilihat sebagai kukuh. Kerana apa? Kerana Malaysia kita mempunyai satu sistem ekonomi yang resilient, seperti yang diungkap oleh YB Tengku Zafrul. Bila kita tengok bahawa nilai mata wang ringgit kita turun, sebenarnya dia akan membawa satu pro and cons. Pro dia apa? Untuk Malaysia, kita sebagai negara yang masih berbangun, kita memerlukan support daripada SME. Jadi untuk SME yang banyak ekspor ke luar negara, mereka memerlukan nilai mata wang yang lebih rendah supaya jadi lebih kompetitif. Jadi untuk sektor ekspor, dia orang semua gembira. Tapi untuk sektor import, jadi akan susah. Tetapi kerajaan telah memberi subsidi yang banyak dengan cara lain. Contoh atas petrol, contoh atas benda-benda lain supaya untuk meringankan beban rakyat. Jadi di sana kita lihat nilai mata wang Malaysia ini, dia akan membantu untuk SME kita untuk memberi peluang pekerjaan kepada kebanyakan rakyat. Tetapi isu nilai mata wang ini kena distabilkan. Itu yang paling penting untuk negara kita. Sebab negara kita bukan macam Singapura yang menggunakan nilai mata wang Singapura untuk mengawal inflasi. Jadi itu adalah sistem ekonomi yang berlainan. Jadi kita kena buat perbandingan yang bersepadan. Ya. Jadi secara kesimpulannya ialah bukan sahaja ringgit Malaysia yang jatuh, tetapi juga ada banyak negara yang juga mengalami perkara yang sama. Mungkin saudara Risau ada perkara yang nak tambah dalam konteks ini. Untuk nilai mata wang? Ya, betul. Ya, saya masih setuju lah kalau nilai mata wang merosot ini sebab dia memang antara satu isu yang dihadapi global. Sebab faktor dan juga punca utama adalah sebab peningkatan Fed daripada Amerika Syarikat di mana mereka perlu meningkatkan kadar interest daripada US untuk mengawal kadar inflasi yang agak mendadak di Amerika Syarikat. Namun atas sebab peningkatan faedah ini dia telah menyebabkan kesemua nilai mata wang di global telah menurun. Dan dengan ini kita nampak ini isu yang dihadapi oleh semua negara bukan sahaja Malaysia. Namun kalau kita berbandinglah seperti yang Jacob bagi tahu tadi, sama dengan kadar inflasi, saya rasa apa yang boleh kerajaan buat dan juga apa yang bank negara kita buat, kita dah cuba dah. Di mana kita nampak bukan saja kadar inflasi dan juga nilai mata wang berosotan, kita juga antara yang terkawal. Kita bukan antara yang agak buruk atau agak merisaukan. Jadi pada pendapat saya, kita harus beri sedikit masa kepada kerajaan dan juga bank negara bahawa kita yakinlah bahawa fiskal dan monetary policy negara kita masih lagi stabil, masih lagi yakin untuk membantu rakyat dalam menghadapi krisis ini. Okey, jadi terbaik. Jadi ini langsung tidak mematahkan semangat saudara Risau untuk melancong ke luar negara kan. Walaupun nilai mata wang sudah meruntuh dan sebagainya. Okey, jadi kita terus kepada soalan yang seterusnya, iaitu apabila PRU dah dekat dalam musim pilihan raya ni, memanglah macam-macam kita akan dengar. Okey, dan yang paling common, yang paling biasa kita dengar ialah negara ini bakal akan bankrupt. Okey, seperti yang kita dah bincangkan pada permulaan program ini. Okey, jadi adakah dua panelis kita pada malam ini bersetuju bahawa Malaysia akan mengalami krisis ekonomi yang serius seperti yang didakwa oleh setengah pihak? Okey, saya tidak pasti apa motif mereka, tetapi mereka mengatakan negara kita akan muflis, kita akan mengalami dalam keadaan recession ataupun keadaan krisis ekonomi yang teruk. Jadi apa pandangan saudara Jacob? Sebenarnya bagi saya rasa Malaysia mungkin akan mengalami krisis ekonomi yang teruk sekiranya kerajaan Pakatan Harapan kembali. Bagi saya setuju 200% perkataan itu. Bagi saya, bila kita tengok cara mereka memerintah,
itu sudah tentu tidak lama lagi. Sebab kita bila tengok janji tidak bersepadan dengan apa yang dia buat, kita dapat tahu bahawa kerajaan ini atau negara ini tidak mempunyai keyakinan tidak tak kira untuk pelabur asing ke atau untuk pelabur domestik. Jadi dari segi ekonomi itu memang satu isu yang teruk sekiranya Pakatan Harapan kembali jadi kerajaan. Selain itu, kita dapat lihat bahawa banyak projek mega-mega pembangunan yang telah dibuat oleh kerajaan terdahulu telah dimansur atau dihapuskan masa kerajaan Pakatan Harapan jadi kerajaan. Jadi, kita boleh lihat sekiranya mereka kembali lagi, situasi atau benda yang sama akan berlaku. Jadi, negara kita sebagai negara yang sedang membangun, kita tidak mampu untuk mengalami 22 bulan itu sekali lagi. Jadi, kita haraplah bahawa negara kita akan kekal stabil, kekal majmuk, kekal maju. Jadi projek-projek BNI ini yang boleh memanfaatkan rakyat boleh dikekalkan dan diteruskan. Untuk jangka masa bukan 5 tahun saja, tetapi untuk jangka masa yang panjang, 10 tahun, 15 tahun ataupun 20 tahun. Jadi, apa pula pandangan Saudara Risau? Adakah anda juga bersetuju bahawa Malaysia ini akan mengalami krisis ekonomi yang serius yang boleh membankruptkan negara ini? Saya amat setuju dengan apa yang cakap beritahu. Sekiranya kerajaan sekarang masih kerajaan Pakatan Harapan, susahlah nak beritahu kan akan negara akan bankrupt. Tapi pada masa kini, saya yakin bahawa memandangkan keadaan ekonomi negara daripada statistik, saya rasa ini semua adalah fitnah dan tumbuhan lah daripada pihak pembangkang sahaja. Kalau kita nampak keadaan ekonomi, biasa dua aspek. Yang pertama, adakah kita mempunyai pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, adakah perbelanjaan dan hutang negara itu tinggi sampai tidak dapat ditampung oleh negara? Saya nampak pertumbuhan dulu. Kalau pertumbuhan KDNK negara, kita telah mencatat antara yang tertinggi. Kalau kita nampak suku 2 bagi 2022, kita mencapai 4.9% pertumbuhan KDNK. Agak tinggi itu. Kalau kita nampak suku pertama, kita juga ada 5%. Kalau berdasarkan pertumbuhan KDNK ini, kita akan mendapat pertumbuhan ekonomi yang agak menggalakkan bagi tahun 2022. Sekiranya pertumbuhan ekonomi itu okey, kita nampak juga bahawa kadar pengangguran. Pengangguran kini yang statistik terkini kita telah mencatat balik 3.7%, di mana ada paras yang sama seperti sebelum pandemik. Ini memandangkan bahawa kita tiada isu masalah dalam pengangguran. Sekiranya pertumbuhan dan pengangguran itu okey, kita nampak pada OPR. OPR sekarang kita telah meningkat 3 kali berturut-turut. OPR bukan atas kerajaan, tapi atas jawatan kuasa monetary oleh Bank Negara. Dan pihak pakar ekonomi juga berpandangan bahawa keadaan dan juga kadar ekonomi kita akan terus berkembang. Itulah kita meningkat OPR. So, saya tidak rasa dan tidak nampak apa masalahnya bahawa ekonomi negara kita akan bankrupt. Kalau kita nampak perbelanjaan, seperti yang saya berkongsi tadi, belanjaan negara kita sebenarnya kita mengawal dengan agak baik. Hutang negara hanya boleh diambil untuk pembangunan dan bukan pengoperasian. Malahan, semua hutang yang perlu dibayar balik akan dikawal dalam 15% pendapatan negara. Ada yang kata bahawa negara kita tidak mampu bayar balik. Jadi saya rasa bukan sahaja dari kedua aspek ini, kita nampak semua ini adalah ucapan-ucapan politik daripada Pakatan Harapan. Okey, jadi satu pencerahan yang cukup baik untuk manfaat semua. Dan saya juga terpanggil untuk memberi satu contoh seperti yang diwar-warkan ke belakang ini iaitu FDI yang berjaya ditarik oleh kerajaan negeri Johor baru-baru ni. Okey, apabila kita telah pun seperti yang kita nampak ialah FDI yang berjaya ditarik oleh kerajaan negeri Johor pada ini telah pun melepasi ataupun mengatasi negeri Selangor yang sebelum ini menjadi nombor 1 di negara ini. Tetapi sekarang ini negeri Johor pula yang menjadi nombor 1 dengan totalnya kalau tidak salah saya lebih daripada 60 bilion ringgit dalam total yang melabur di negeri Johor ini. Padahal untuk yang nombor 2 ialah negeri Selangor hanyalah berjaya menarik lebih kurang dalam belasan FDI. Jadi ini menunjukkan bahawa pelabur asing telah pun mula yakin dengan kerajaan negeri Johor yang nampaknya lebih mantap dan juga lebih stabil kerana mereka telah pun berjaya untuk membentuk satu kerajaan yang lebih stabil dengan 2/3 punya majoriti untuk membentuk kerajaan yang stabil. Jadi ini memberikan satu kehati-hatian kepada pelabur asing.
Okey. Jadi saya sebelum kita mengakhiri program pada malam ni, saya nak bertanya kepada mungkin kita boleh mula dengan saudara Jacob dulu. Apa cadangan ataupun nasihat kepada rakyat pada masa ini apabila kita tengok sekarang ni agak bergelora, apabila dalam keadaan yang tidak menentu, apa pandangan ataupun cadangan yang boleh diberikan kepada rakyat? Sebenarnya tak ada juga banyak cadangan atau nasihat yang boleh beri kepada rakyat sebab buat masa ni, ini adalah satu masa yang sangat susah. Seperti yang sedia maklum, kita baru habis COVID. Kebanyakan orang mungkin telah terganggu masa COVID atau baru cari pekerjaan yang baru atau dapat kerja baru. Jadi, buat masa ni kita kena bertabah dan bersabar. Sebab kita boleh lihat bahawa kerajaan pada masa ini tengah bersungguh-sungguh untuk membuat polisi yang terbaik untuk semua rakyat. Tetapi, tidak dapat dinafikan bahawa buat masa ni kerajaan agak tidak stabil. Negara kita berada di situasi yang sangat tidak stabil disebabkan oleh politik. Sebab isu politik ini telah menyebabkan polisi-polisi yang telah dilaksanakan tidak menjadi efektif dan tidak dapat menyentuh kepada semua rakyat. Tetapi kita dapat lihat usaha yang tengah diambil oleh kerajaan. Contoh usaha adalah contoh bantuan keluarga Malaysia yang dapat membantu kepada semua B40, contoh petrol subsidi yang membantu setiap lapisan masyarakat. Jadi bantuan-bantuan tersebut tengah disalurkan kepada semua rakyat. Tapi disebabkan ketidakstabilan politik, negara sekarang susah sikit. Jadi untuk kita. Tapi kita sebagai rakyat, kita bersabar dulu. Harap-harap negara kita dapat cari satu arah tuju yang baik dan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tengah mengalami oleh semua rakyat. Selain meminta rakyat untuk bersabar dan juga bertabah pada masa yang sebelum mencuba ini, juga saya nak bertanya kepada saudara Iso, apa pandangan ataupun cadangan yang boleh diberikan kepada rakyat dalam masa yang nampaknya agak susah sekarang ini? Pada pendapat saya kan, saya amat teruja dan tertarik dengan contoh negeri Johor yang diberikan oleh saudara Mike Chong sebentar tadi. Kita sedia maklum kan sebab pilihan raya umum yang ke-15 dah dekat. Kalau ini saya rasa kalau kita berbanding track record daripada kedua kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, saya yakinlah sekiranya kita memerlukan sebuah kerajaan yang stabil dan juga boleh membangunkan negara, pilihan raya umum yang ke-15 ini adalah satu kali yang sangat penting di mana rakyat harus bijaksana cukup untuk membuat keputusan untuk memilih sebuah kerajaan yang boleh terus membangun dan juga membawa pertumbuhan ekonomi kepada negara kita. Bukan saja memainkan politik, bukan terus lagi buat polisi-polisi yang U-turn, bukan terus lagi membuat fitnah-fitnah bahawa negara akan bankrupt, bukan lagi minta rakyat ikat perut sendiri, malah kita memerlukan kerajaan yang betul-betul kita membawa polisi yang juga kita membawa ekonomi pertumbuhan dan bagi untuk kesemua rakyat kita. Jadi cadangan saya pada masa kini, kita nampaklah pertumbuhan negara ekonomi memang menggalakkan, walaupun kita terdapat keadaan global dan juga krisis-krisis ekonomi global yang agak tidak stabil. Namun saya yakin dengan kebijaksanaan kerajaan Barisan Nasional kini, kita akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk membantu rakyat. Namun saya juga haraplah kita pada pilihan raya umum yang akan datang, kita juga memberi pilihan yang bijak di bawah negara ekonomi kita. Kita tidak mampu lagi menampung lagi 22 bulan di mana ekonomi yang merosot, KDNK yang menurun, kita BCI yang turun. Kita tak mampu lagi lah sebab kita sekarang lepas pasca pandemik ini, keadaan global ini, kita dah merana. Dengan ini saya haraplah kita akan menjadikan negeri Johor satu cermin. Lepas tu kita mencontohi negeri-negeri Johor dan kita membawa perkembangan dan pertumbuhan ini pelaburan asing yang tinggi. Kita bukan saja Johor namun di seluruh negara Malaysia. Satu pandangan yang cukup bernas daripada saudara Iso. Jadi pilihan tu mestilah tepat. Kalau kita salah membuat pilihan, maka kita akan merana. Bukan saja rakyat merana, jadi keseluruhan rakyat ataupun negara ni akan merana kerana pilihan yang dibuat itu kurang tepat ataupun salah. Jadi sebelum kita berakhir, satu lagi soalan yang terakhir saya nak ajukan secara peribadi kepada dua-dua panelis pada malam ni. Kalau diberikan peluang, saudara Jacob dan juga saudara Iso memberikan sedikit perkongsian bagaimana anda boleh membantu rakyat dalam menempuhi ataupun dalam melalui proses sekarang keadaan ekonomi yang mencabar ini, kalau diberikan mandat oleh rakyat kelak. Mungkin kita boleh mula dengan saudara Jacob.
Bagi saya rasa isu ekonomi yang paling penting untuk rakyat buat masa ni, sebab ada juga yang kias makan pagi, kias petang makan petang. Jadi untuk mereka yang tengah merana, jadi kita harap pertumbuhan ekonomi di setiap negeri dapat dirancangkan lagi. Jadi untuk negeri Selangor, bagi pihak saya rasa satu cara yang boleh merancangkan ekonomi adalah mengurangkan cukai. Mengurangkan cukai untuk tanah, untuk caj pembangunan supaya lebih banyak ekonomi dapat diadakan. Aktiviti ekonomi dapat membangunkan negeri ini dan juga membantu memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua rakyat di negeri Selangor. Itu pertama. Kedua, bila kita tengok tarif air buat masa baru-baru ini, kita rasa peningkatan harga tarif air di negeri Selangor adalah tidak wajar. Sebab untuk tarif air non-residence, maksud untuk perkilangan ataupun komersial, telah dinaikkan secara 27%. Itu adalah 1% yang sangat tinggi. Bila kita tengok harga air telah naik, jadi untuk bahan-bahan asas atau untuk industri perbuatan, semua akan diimpak sebab kos telah meningkat. Jadi di sini kita rasa adalah tidak sesuai bagi kerajaan untuk meningkatkan tarif air untuk non-commercial, untuk non-residential buat masa ni. Jadi kita harap bahawa tarif air ini akan dapat dikawal dan diturunkan seperti yang terdahulu. Itu yang kedua. Ketiga adalah lesen perniagaan. Kita harap semua PBT dapat mengurangkan charge untuk lesen perniagaan supaya semua peniaga kecil dapat berniaga. Tidak dapat membebankan mereka secara banyak. Terutamanya untuk ada yang komersial, mereka telah mengalami peratusan tingkatan charge lesen yang 100 atau 200%. Jadi di sana kita harap PBT dapat lebih prihatin kepada semua peniaga supaya mereka dapat tidak dibebankan dengan kos yang terlampau tinggi. Jadi dengan menurunkan kos-kos sebegini, jadi kita dapat lebih banyak aktiviti ekonomi di negeri ini supaya lebih banyak peluang pekerjaan dapat diberi kepada orang muda, dan paling penting mungkin gaji pun akan naik sebab profit sudah meningkat. Jadi itu saja yang aspirasi saya untuk kali ini. Mudah-mudahan diberikan platform itu untuk melaksanakan apa yang disebut tadi. Nampak besar, tetapi kita kalau kita ada hati ataupun ada hajat itu, kita boleh melakukan semua ini. Okey, jadi kepada Saudari So pula, apa yang bakal anda lakukan kalau diberikan peluang untuk mewakili rakyat sebagai wakil rakyat? Okay. Pada pandangan saya, pertumbuhan ekonomi seharusnya dari dia top bottom, dia bukan bottom top. Jadi semua polisi yang diamalkan oleh kerajaan persekutuan sebenarnya akan penting. Kalau bagi Pulau Pinang, kita semua sedia maklum bahawa negeri Pulau Pinang merupakan antaranya negeri yang ketiga, yang top 3 di negara kita, di mana kita mempunyai pelaburan asing yang tinggi. Di mana di Pulau Pinang kita juga terdapat satu free trade zone, free industrial zone, di mana kita ada banyak juga pelaburan asing, terutamanya dalam bidang elektronik dan electrical. Sekiranya bagi Pulau Pinang, saya rasa pertumbuhan ekonomi dan juga polisi negara yang amat penting, di mana kita akan membawa sejajar dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan untuk membantu kita membuat ekonomi transformasi. Kita bukan sahaja lagi terus bergantung kepada labor, tapi harus bergantung kepada teknologi. Dengan ini kita juga mengambil kesempatan dengan RCEP dan CPTPP yang kita telah sign belakangan ini, di mana kita ambil kesempatan ini untuk buat transformasi. Di mana transformasi ini kita akan membantu semua rakyat kita mendapat peluang pekerjaan dan juga gaji yang lebih tinggi. Itu yang lebih penting. Sekiranya kita terus memandangkan bahawa kos yang tinggi, barang naik, harga tinggi, baik kita tengok balik gaji. Kalau kita ada gaji yang tinggi, isu lagi kenaikan harga ini bukan lagi isu. Sekiranya kita dapat gaji yang lebih tinggi, bukan saja terus di bawah sekarang apa yang kita tengok, kita dipanggil Malaysia sekarang dalam middle income trap. Di mana kebanyakan kita mempunyai gaji yang nampaknya sederhana tetapi tidak cukup. Sekiranya kita dapat merancangkan lagi transformasi ekonomi ini daripada sekarang yang bergantung kepada labor, kepada digital, kita daripada teknologi, saya yakin kita akan membantu rakyat kita dapat gaji yang lebih tinggi. Seterusnya kita akan dapat kualiti hidup yang lebih baik. Lepas tu, isu ekonomi juga akan dapat kita atasi bersama-sama. Okey, satu pandangan yang cukup bernas. Okey, mudah-mudahan diberikan peluang dan juga platform untuk
melakukan seperti yang disebutkan oleh saudari So sebentar tadi. Okey. Jadi kita pun telah sampai ke penghujung program pada malam ini, dan sekali lagi bagi pihak program Apa Cerita Malaysia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Jacob dan juga saudari So kerana sudi untuk muncul dalam program pada malam ini. Dan saya juga harap dalam program ini mereka-mereka yang sedang menonton dekat rumah ataupun atas talian ni akan dapat manfaat dan juga mendapat sedikit ilham daripada apa yang telah dibincangkan dan dibentangkan oleh panelis-panelis kita pada malam ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada Jumaat depan jam 9 malam dalam program Apa Cerita Malaysia, dan kita akan membawa lagi isu-isu yang menjadi perbualan hangat rakyat, terutamanya isu politik, isu ekonomi dan sebagainya. Dan jangan lupa minggu depan kita berjumpa lagi atas talian hanya di laman-laman sosial media rasmi MCA dan juga Barisan Nasional. Kita berjumpa lagi dan selamat malam.